Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan hasil kritikan artikel kami yang bertajuk Amalan Pentadsiran Alternatif dalam Program Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia mendekati cabaran pandemik COVID-19, di mana artikel ini ditulis oleh Haziah Hussein, Najah Nadia Amran, Nur Farhana Abdul Rahman, Adawiyah Ismail dan Zamzuri Zakaria daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Artikel ini dimulakan dengan penerangan The Fourth Industrial Revolution 4.0, definisi dan ciri pentadsiran alternatif, amalan pentadsiran di Fakulti Pendidikan Islam. Kaedah kajian yang digunakan dalam artikel ini ialah kualitatif dan diakhiri dengan cabaran pelaksanaan dan keperluan berubah. Penulis juga melihat kepada objektif kajian ini iaitu menganalisis amalan pentadsiran alternatif dalam kursus yang ditawarkan di Universiti Kebangsaan Malaysia, menganalisis bentuk-bentuk penilaian yang digunakan dalam PDP. Baiklah, kita akan beralih pula kepada kekuatan. Antara kekuatan yang dinyatakan oleh penulis dalam artikel ialah bidang pengajian IPT bersiap sedia mendepani cabaran COVID-19 dengan membuka peluang pembelajaran kepada pelajar. Ini dapat mengasah kebolehan pelajar dan berfikiran lebih kreatif dan hasilnya dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. Selain itu, kekuatan dalam artikel ini ialah guru atau pensyarah mempunyai kesediaan dan sikap untuk berubah. Apabila pentadsiran dilakukan secara berterusan, maka guru dan pensyarah dapat menilai pelajar secara adil dan seksama. Ini dapat memudahkan pihak guru mengenali, memahami dan mengiktiraf anak didik mereka yang akan menjadi insan yang berguna kepada negara. Seterusnya, kekuatan di dalam artikel ini ialah penulis ada menyatakan gaya pembelajaran perlu disesuaikan dan bahan pembelajaran perlu lebih autentik. Ini dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memberi peluang guru mengiktiraf pengetahuan dan meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Setiap kekuatan adanya kelemahan, maka terdapat beberapa kelemahan yang diperolehi di dalam artikel ini, iaitu yang pertama ialah jika diterapkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpaksikan revolusi industri IR 4.0 akan menyebabkan hubungan manusia dan teknologi semakin akrab dan tercetusnya persaingan penghasilan teknologi di mana kita akan mengalami perubahan ketara dalam sektor pekerjaan yang menyebabkan keperluan tenaga kerja perlu dikurangkan. Hal ini akan menyebabkan berlakunya persaingan sengit antara para graduan untuk mendapatkan pekerjaan. Kelemahan yang kedua ialah apabila melaksanakan pentadsiran secara berterusan boleh menambahkan bebanan kerja kepada para guru. Sehubungan dengan itu juga, ramai guru memilih untuk bersara awal daripada tempoh perkhidmatan yang telah ditetapkan dengan pelbagai alasan dan salah satunya kerana bebanan tugas yang terlalu banyak sehingga menyebabkan mereka hilang fokus untuk melaksanakan tugas hakiki iaitu mendidik anak bangsa. Kelemahan yang ketiga ialah apabila gaya kegiatan pembelajaran perlu disesuaikan malah bahan pembelajaran harus memberikan bentuk yang lebih autentik, maka akan adanya perubahan dalam bidang pembelajaran. Ini akan menambah bebanan bagi pelajar kerana mereka perlu memahami corak pembelajaran yang baharu. Kebergantungan yang tinggi terhadap penggunaan media menjadikan pelajar malas untuk berusaha mencari bahan-bahan pembelajaran kerana ianya mudah diakses di internet sahaja. Berdasarkan kelemahan yang dinyatakan di atas, cadangan bagi mengatasi kelemahan tersebut adalah pelajar seharusnya tidak membuang masa dengan menggunakan teknologi untuk melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Mereka perlu membuat persediaan diri untuk menghadapi era revolusi dengan berusaha untuk memiliki keterampilan kemahiran insaniah yang jitu. Selain itu, guru juga mestilah memberi pendedahan tentang keburukan dan kesalahan plagiarisme. Mereka juga boleh mengambil inisiatif untuk menggunakan aplikasi Turnitin untuk mengasah sebarang bentuk plagiat dalam tugasan pelajar. Seterusnya, pihak KPM haruslah meringankan kerja guru dengan tidak menyuruh guru melakukan kerja yang bukan bidang mereka. Pihak KPM boleh mengambil inisiatif dengan melantik pekerja kontrak untuk melakukan kerja pentadbiran tersebut.
Di samping itu, guru juga perlu menyemak dan menyusun atur semula semua aktiviti tugasan dan pentaksiran dengan teliti dan secara holistik supaya mereka dapat memahami dan menjelaskan dengan terang tentang target pencapaian dalam pengajaran dan objektif pembelajaran. Natijahnya, tidak dapat dinafikan terdapat banyak masalah dan isu yang akan berlaku dalam menerapkan amalan pentaksiran alternatif dalam pengajian Islam di pusat pengajian tinggi, dan ini bukan sahaja berlaku di negara kita, malahan juga di negara lain juga. Cabaran dapat diatasi jika kesemua pihak yang terlibat dapat memberi kerjasama dan bukannya menolak. Tambahan pula, kaedah PDP yang berfokuskan kepada penilaian berasaskan aktiviti seperti kerja lapangan, penulisan esei dan pembentangan, malahan menyangkau penggunaan teknologi seperti pembikinan video dan poster. Penilaian secara atas talian mencirikan amalan pendidikan yang berimpak tinggi seiring memenuhi hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara yang boleh memberikan implikasi yang positif ke atas pembangunan kemahiran insaniah pelajar. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.